Masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu khawatir dan bimbang bahawa perlumbaan amanah dan PAS dalam topik Islam akan menjurus kepada siapa yang lebih Islam, siapa yang lebih tulen atau lebih autentik seperti isu RUU 355, penjualan arak, judi dan lain-lain. Apabila sebahagian pemimpin amanah mendesak pimpinan PAS, akhirnya langkah yang diambil oleh kerajaan PN lebih dilihat konservatif. Bukankah amanah sepatutnya memperjuangkan konsep inklusif dan sederhana? Tetapi nampaknya amanah dengan tidak sengaja, bukan semua, sesetengah pemimpin amanah dengan tidak sengaja terperangkap dalam naratif siapa lebih Islam, lebih mempertahankan hak dan kesucian Islam. Jadi bagaimana Dato' Sri respon statement ini? Um, saya mulakan dulu. Hmm. Susah bila tanya saya sebab saya ni orang yang berfikir. Saya tidak suka jawab terus begitu. Jadi anda perlu berfikirlah dengan saya. Sebab pertamanya orang bukan Islam faham Islam itu apa sebenarnya ya. Adakah Islam itu hanya RUU 355? Adakah Islam itu hanya marah orang minum arak, sekat orang jangan minum arak? Saya rasa mereka lihat Islam ini politik Islam dan bukan Islam sebagai agama atau the way of life. That's my point. That's my point. Ia menjawab pada persoalan jawapan tadi ialah first you kena tengok Islam itu dulu. Politik is part of Islam. Bukan politik is Islam. Sebab itu Islam itu as a way of life. Thank you for saying that. And saya harap orang lain semua boleh terima benda ini sebagai Islam. You can't stop me. You can't stop me saying that Islam mengharamkan arak. You can't say that. Oh itu contohnya ini ekstrim. No, you can't. But can I stop you from drinking? I can't. Why? Well, that's your right. It's my way of life. It's your way of life. Yeah. Thank you very much. Go ahead. But if that way of life affect sensitivity, affect the law, affect the danger to others, then kita discuss the public spheres in terms of sama ada dia mabuk itu bahaya kepada orang, dia minum arak itu contohnya dia boleh mabuk, dia bunuh orang, ataupun dia minum arak dia kata aku tak peduli Islam kata apa, aku nak minum suka akulah. That creates sensitivity. Itu bukan sebab Islam, sebab itu tidak hormat undang. Nah, kalau kita faham itu big one. Now politik. Sebab itu kami dalam amanah menyatakan, dan saya sebagai naib presiden yang banyak bertanggungjawab untuk menggambarkan naratif Islam yang kita bawa ini, menyatakan kami tidak pernah berminat untuk berlumba. Bukan sahaja dengan PAS, siapa-siapa saja. Tidak pernah berminat untuk berlumba menunjukkan siapa lebih Islamik. Tapi bahawanya hakikatnya netizen yang pro Nanti dulu, saya tak habis dulu. Satu-satu. When you speak with me, you have to understand the structure of my thinking. Tergesa sikit. Tak apa. Memang. Itu stand lah. Netizen, you cakap apa pun dia akan cakap. Tapi what is important as a leader, you have to have a stand. Betul? I'm talking on that sense. Saya cakap apa, you akan boleh kata, dia tak percaya. Itu kita deal with whatever the incidents are. Tapi in terms of our commitment, we say kami tidak berminat. Bukti. Ada bukti. Bukan saya cakap kosong. RUU 355. You remember masa bentang RUU 355? Masa tu kami belum jadi kerajaan. PAS. Masa tu pun bukan kerajaan. Dia pemanggang. Dia bentang RUU 355. Siapa yang masa tu amanah sudah ada. 2015 kita sudah wujudkan amanah. Siapa yang bercakap tentang demokrasi? Siapa yang bercakap tentang undang-undang? Dan tidak menggunakan RUU 355 ini untuk mengambil kesempatan. Amanah. Kami member Parlimen Amanah menyatakan bahawa RUU 355 ini satu mesti ikut due process. Due process tu apa? Due process tu kalau nak bawa parlimen kena ikut undang-undang parlimen. Bila bawa parlimen you tak boleh sekat kata orang bukan Islam tak boleh bahas. Sebab parliamentary is an open discussion. When you bring it to the parliament then everyone have the right to debate. Bukan dia debate tentang Islam, dia debate tentang undang-undang itu yang ada kesan kepada kehidupan dia dan masyarakat yang lain. So, kami tidak ada masalah dengan itu. Sebab itu kita kata kena debate.
Yang kedua, kita tak bersetuju. Atas nama dia Islam, semua kena sokong. We have to see apa dia. Yang ketiga, kita tak kata RU 355 itu adalah Islam. Dia hanyalah satu undang-undang dalam konteks memperluaskan bidang kuasa mahkamah syariah. Kita perlu lihat dalam konteks undang-undang, meluaskan bidang kuasa itu, apa implikasi dia kepada undang-undang. We said that in the parliament. Macam mana netizen kata kami nak berlumba dengan PAS? You cannot prove that kami nak tunjuk kami lebih Islam. Apa yang kami nak tunjuk ialah kami berpegang kepada undang-undang negara. Kami berpegang pada parliamentary democracy. Kami menyatakan kalau dibawa ke parlimen sekalipun, jikalau diterima adalah di atas sebab undian diterima itu kerana undinya, ditolak pun disebabkan kerana undinya, bukan menolak Islam. I think that is very clear. Kalau netizen masih menyatakan kita nak berlumba untuk tunjuk dalam isu RU 355 kita lebih Islam, bagi saya bukti apa yang kami cakap, yang kami kata kami ni nak RU 355. No, tidak ada. No proof at all. Bukanlah saya menyatakan perkara tersebut untuk saya menyatakan bahawa contohnya berlumba dengan RU 35 ini tidak akan membuktikan you are more Islamic pun. You are not. Satu. Yang kedua, kita tengok isu kalimah Allah yang terkini. Apabila timbul isu ni, kita tidak menyatakan pun bahawa wahal itu kerajaan. Waktu itu kerajaan. Kami dah tak ada dalam kerajaan. Patut saya ambil kesempatan lah. Tengok ni buat Islam apa? Tengok orang kafir boleh guna kalimah Allah. Dulu kononnya orang PAS marah. Tapi sekarang macam mana? Kamu pula boleh terima dalam keputusan mahkamah. Did you hear any of our party leaders say that? No. Check our statement. What did we say? Ini proses undang-undang. Kita menghormati undang-undang dan hak pribadi untuk dia mengamalkan, untuk gunakan kalimah Allah, itu adalah hak pribadi dia. Did we go and tell people and use this issue to say, tengok sekarang siapa yang tidak Islam? Did you hear any of us say hari ni, contohnya bila berlaku PAS dengan UMNO ambil alih kuasa bersama Bersatu ini, isu tak tutup masjid. Did you hear Parti Amanah guna isu ini untuk kata, tengok siapa yang tutup masjid sekarang? Zaman saya tak tutup masjid pun. Sekarang tutup masjid. Inilah mereka tak bela Islam, tuan-tuan. You never heard of us. We understood that is measures taken, and we are not going to use that to whatever advantage that we seek. So, kalau netizen menyatakan Amanah berlomba untuk menunjukkan siapa yang lebih Islamik, saya menafikan sekeras-kerasnya dan bagi saya bukti apa dia. Kerana semua terbukti statement kami, sikap kami kepada isu-isu Islam. Hingga hari ini, Adib, isu arwah Adib. Apa yang mereka tak kata dulu? Mana Menteri Agama? Kenapa tidak bela? Ini tidak bela Islam. Hari ini selesai isu Adib. Tapi ada dengarlah kami kata, tengok siapa tak bela Islam sekarang? Adib, tengok mana kamu bela Islam? Pemandu mabuk. Ini soalan hangat dibincang. Zaman saya dulu, bila ada pemandu mabuk, tengok Pakatan Harapan. And then dia kata, Menteri Agama mana? Ini orang mabuk. Hari ini pemandu mabuk lagi banyak lagi. But did you hear Amanah? Lain saya tak tahu. Did you hear Amanah using that sebagai naratif untuk menunjuk, tengok kami lebih Islamik? No. Kami menyatakan bukan siapa lebih Islamik, siapa yang lebih berpegang kepada perlembagaan, siapa yang lebih pegang kepada prinsip of undang-undang, siapa yang lebih menjaminkan kehubungan antara kaum di dalam negara ini. Itu saja yang kita punya concern. So, Encik Lam, siapa yang menyatakan kami berlumba untuk menyatakan kami lebih Islamik, sila datangkan bukti. Dan kalau macam saya kata, if it comes from someone yang gunakan isu itu yang bukan mewakili leadership, how can I help to see that this is not what we stand for?